Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari para peminat Malayan History TV. Pada hari ini, saya sekarang berada di sebuah pekan yang dikenali sebagai Pekan Temuh di Perak. So kalau dalam map, Pekan Temuh adalah sempadan terakhir lah ataupun sempadan di kawasan tenggara Kinta Valley. Kinta Valley ni kaya dengan hasil biji timah. Dan mengikut sejarah sebenarnya di kawasan Kinta Valley ni masyarakat kuno ataupun masyarakat zaman dahulu kala telah melombong biji timah di kawasan Lembah Kinta ni sudah 2000 tahun lamanya. Tetapi pelombongan secara komersial hanya dilakukan pada seawal kurun ke-19. Dan di belakang saya adalah Pekan Temuh, iaitu sebuah pekan yang terletak di dalam daerah Batang Padang di negeri Perak, tetapi di Mukim Cenderiang. So jalan di sebelah kanan saya ni adalah Federal Route 1, iaitu jalan utama yang menghubungkan kawasan utara Semenanjung Tanah Melayu sehinggalah membawa kita ke Pekan Singapura. So jalan ini adalah sangat bersejarah. Tetapi saya ingin kongsikan kepada anda pada suatu petang beberapa tahun yang lalu, saya telah menaiki motosikal saya dan mengisi minyak di stesen minyak Shell lah di Pekan Temuh ni. Pada waktu tersebut adalah waktu senja dan sewaktu saya mengisi minyak pada waktu senja, saya melihat bangunan di hadapan saya ni. Dan saya mendapat seakan satu gambaran mengenai kehidupan masyarakat di kawasan Pekan Temuh ini pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Dan apabila saya mendapat gambaran tersebut, saya cuba untuk membuat kajian mengenai sejarah yang berlaku di kawasan Pekan Temuh ini. Dan sebagaimana yang penonton Malayan History TV sedia maklum, channel Malayan History TV banyak berkisarkan atau menekankan mengenai sejarah Perang Dunia Kedua. Tetapi apabila saya membuat kajian dengan lebih lanjut di atas minat saya yang mendalam terhadap sejarah Pekan Temuh ni, dia ada satu ambience lama. Saya telah menemui sebuah buku tulisan Profesor Gary Yit Loong, iaitu buku ni, If the Skies Were to Fall. Dan saya telah mengambil masa untuk membaca buku ni sebanyak 2 kali. Dan diceritakan mengenai keluarga Profesor Gary itu sendiri, iaitu sebuah keluarga Cantonese yang tinggal di kawasan ini, yang menceritakan mengenai pengalaman ayahanda beliau sewaktu peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua sehingga membawa kepada era kemerdekaan negara kita lah. Dan buku ini sangat menarik kerana dia memberikan saya maklumat yang lebih lanjut dan maklumat yang lebih terperinci mengenai penghidupan masyarakat ataupun rakyat di kawasan Temuh itu sendiri. Dan sebagaimana saya pernah ceritakan, kepentingan mengenai Federal Route 1, jalan di sebelah kanan kita ini, yang digunakan oleh tentera Jepun untuk menawan seluruh Malaya. Apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, masyarakat di kawasan Temuh, terutamanya orang-orang Cina berketurunan Cantonese, telah melarikan diri ke bukit bukau di sekeliling kita lah. So kalau anda boleh lihat, saya tunjukkan ada sebuah bukit di hadapan saya ni, lebih kurang dalam 2 atau 3 km. Bukit ini telah digunakan oleh orang-orang Cina ataupun orang-orang Cantonese untuk melarikan diri dan menyorok daripada menjadi mangsa kekejaman tentera Jepun lah. Dan banyak keluarga-keluarga Cina, khususnya daripada keturunan Cantonese, telah berlindung di kawasan bukit tersebut. Dia ada sebuah jirat Cina lama yang berusia 200 tahun, seawal 200 tahun di kawasan tersebut, dan mereka telah berlindung di bukit tersebut
selama setahun, iaitu daripada tahun 1942 sehinggalah tahun 1943. Pembacaan buku daripada Profesor Gary Lee Ying Long yang bertajuk If the Skies Were to Fall telah membawa saya ke sini. Di belakang saya adalah jirat Cina lama yang telah berusia hampir 200 tahun, yang menandakan bagaimana berlakunya imigrasi orang-orang Cina daripada Canton ataupun Kuantong ke Temuh ini untuk bekerja sebagai pelombong biji timah. Dan di dalam buku Profesor Gary, dia ada menceritakan apabila berlakunya peristiwa Battle of Malaya, iaitu jalan di hadapan kita ni. Jalan di hadapan kita ni adalah Federal Route 1. Federal Route 1 ni menghubungkan antara Kampar dan juga ke Kuala Lumpur melalui Pekan Temuh dan juga Tapah. Dan jalan ini digunakan oleh tentera Jepun daripada 5th Guard Division untuk menawan Semenanjung Tanah Melayu. Dan di dalam buku Profesor Gary, If the Skies Were to Fall, diceritakan bahawa orang-orang Cina yang berada di Pekan Temuh telah melarikan diri di belakang bukit di hadapan saya ni, di belakang jirat Cina, seakan satu skrip yang sama. Kawasan jirat Cina adalah kawasan yang cuba dielakkan untuk dikunjungi oleh tentera Jepun sewaktu mereka menawan Tanah Melayu. Dan orang-orang Cina Temuh telah lari dan menyorok di Bukit Bukau di belakang, di hadapan saya, di belakang jirat Cina ini. Dan di dalam buku If the Skies Were to Fall juga ada menceritakan bagaimana pada tahun 1944 dan juga 45, apabila orang Cina di kawasan Temuh, Kampar, Tapah mula sedar bahawa mereka telah ditindas oleh tentera Jepun dengan begitu teruk sekali, mereka telah menyertai pasukan Malayan People Anti-Japanese Army ataupun Bintang 3, dan banyak operasi yang dilakukan oleh tentera Jepun daripada tahun 1944 dan juga 45 telah mengorbankan pejuang-pejuang gerila Bintang 3 ini. Dan secara kebetulan juga, apabila saya sampai ke kawasan ini, kita telah bertemu dengan kubur gerila MPAJA Bintang 3, iaitu yang berada di sebelah kanan saya ni. So, kubur ini saya telah meminta rakan saya untuk membuat terjemahan. Di dalam kubur ini ada abu 3 mayat gerila Bintang 3 yang telah dikebumikan di sini, dan dinyatakan mereka telah berjuang daripada tahun 1935 hingga 1945. Dan saya percaya ia adalah antara pejuang gerila yang terkorban sewaktu operasi ketenteraan dibuat oleh tentera Jepun di kawasan ini pada tahun 1944 dan juga 45. So, apabila saya membaca buku ini, If the Skies Were to Fall, diceritakan pada tahun 1943 apabila keluarga Profesor Gary Lee Ying Long ni keluar daripada persembunyian di bukit di belakang kita. Mereka telah kembali ke Pekan Temuh ni lah. Dan memang pentadbiran di kawasan pekan ini sudah dikuasai oleh tentera Jepun. Dan pada suatu petang, ada satu kisah yang sangat menarik yang diceritakan oleh Profesor Gary. Pada suatu petang, ayahanda dia telah membawa seorang sahabat baik
ayahandanya yang bernama Ah Kiong untuk minum kopi di kawasan Pekan ini. Saya tak pasti kedai yang mana. Saya cuba tanya Profesor Gary kedai yang mana, tapi Profesor Gary dia tidak get back to me lah on that one. Cuma peristiwa yang menarik, pada satu hari pada tahun 1943, sedang ayahandanya minum di sebuah kedai kopi di kawasan Pekan ni, mereka didatangi oleh beberapa buah lori tentera Jepun masuk ke dalam kedai, terus memilih pemuda-pemuda Cina ataupun pemuda Melayu dan juga India, dipaksa menaiki lori. Seterusnya mereka semua dibawa ke Pekan Kampar. Di sana diambil lagi pemuda-pemuda belia-belia orang-orang Melayan sehingga dibawa ke Pekan Taiping, dan daripada Pekan Taiping mereka dipaksa menaiki kereta api untuk dibawa ke sempadan Burma Thailand untuk membina landasan kereta api maut lah, menjadi buruh paksa. Dan cerita menarik di dalam buku ini, sahabat ayah Gary iaitu yang bernama Ah Kiong bersama beberapa pemuda Melayu dan juga India telah melarikan diri sewaktu kereta api tersebut berhenti di stesen Padang Besar Perlis. Dan ceritanya panjang, peristiwa mereka melarikan diri di dalam kumpulan berbilang mangsa sangat menarik untuk dibaca. Dan bagi saya ianya sesuai sekiranya dijadikan filem, kerana banyak drama, banyak kisah, banyak cerita menarik yang berlaku sepanjang mereka melarikan diri daripada Pekan Besar Perlis tersebut. Sampailah Ah Kiong sampai kembali ke Pekan Temuh dan disembunyikan oleh keluarga mereka lah, sebab dia takut tentera Jepun tersebut mencari balik Ah Kiong. Dan memang askar Jepun mencari balik Ah Kiong kerana dia di antara pemuda ataupun belia yang dikenal pasti melarikan diri sewaktu menaiki gerabak kereta api tersebut. Semuanya diceritakan di dalam buku ini. Buku ini sangat menarik untuk kita baca sebenarnya. Dan sebagaimana yang saya ceritakan tadi, sewaktu saya mengisi minyak pada waktu petang, satu petang di stesen minyak ni, saya telah melihat ke arah rumah kedai ni dan saya dapat ambience yang saya sukar untuk jelaskan lah. Ambience tersebut seakan-akan saya melihat masyarakat zaman dahulu kala, 100 tahun yang lalu, sedang menjalani kehidupan di sini. Dan sebagaimana yang saya sudah jelaskan berkali-kali, jalan di hadapan kita ni adalah Federal Route 1, di mana ini adalah lifeline utama orang-orang Melayan daripada utara menuju ke kawasan selatan, iaitu daripada Pekan Kampar. Pekan Kampar lebih kurang dalam 20 km daripada sini. Seterusnya jalan ini akan membawa kita ke Pekan Tapah, sebuah pekan yang besar juga. Dan masyarakat di sini dulu, sewaktu pekan ini dibuka oleh dia dibuka secara rasminya oleh penjajah Inggeris lah, disebabkan ada sebuah sungai yang bernama Sungai Temu. Dan apabila orang Inggeris datang ke sini, mereka menyebut Sungai Temu sebagai Temuh. Dan pekan ini diberi nama sempena pekan, sempena nama Temu tersebut kerana orang Inggeris dia menyebutnya salah, Pekan Temuh. Dan kini lajuran rumah kedai ini sudah ditinggalkan. Sayang sekali. Kalau boleh kita lestarikan seni bina ataupun bangunan-bangunan pre-kolonial di kawasan ini dan juga di mana-mana kawasan di negeri Perak yang sangat kaya dengan sejarah yang sangat menarik. Saya akan bawa anda ke beberapa tempat. Saya nak bawa anda ke Pekan Balai Polis Lama yang banyak menyaksikan peristiwa bersejarah di Pekan Temuh ini, dan kita akan ambil gambar sekeliling bangunan-bangunan pre-kolonial sewaktu sebelum kolonial yang dibina di Pekan Temuh inilah.
Di dalam pembacaan saya mengenai sejarah Pekan Temuh, sumber rujukannya sangat terhad kerana tidak ada banyak rujukan bertulis yang menulis mengenai sejarah Pekan Temuh ini. Tetapi dalam banyak-banyak tulisan yang menceritakan mengenai asal-usul nama Pekan Temuh adalah diceritakan ianya diberi nama sempena pertemuan dua buah sungai. Saya cuba mencari sungai tersebut dan saya percaya kita adalah berada pada lokasi sungai yang dimaksudkan. Tetapi pada masa ini, sungai ini diberi gelaran sebagai nama Sungai Silo. Dan Sungai Silo ini akan membawa kita kepada satu titik pertemuan di antara Sungai Silo dan juga Sungai Cenderiang. Dan diceritakan bahawa nama Pekan Temuh ini diberi oleh pentadbir Inggeris yang tidak mampu untuk menyebut perkataan temu, iaitu pertemuan di antara dua buah sungai. Justru apabila dia menyebut perkataan temu, sebutannya adalah temuh. Maka temuh dan temuh itu telah diambil nama sempena nama pekan yang berada di sebelah kiri saya lah. Kawasan ini sangat menarik bagi saya. Kita akan cuba cari titik pertemuan di antara Sungai Silo dan juga Sungai Cenderiang yang dikatakan asal-usul di mana pekan di belakang saya ini diberi nama, iaitu Pekan Temuh. Jom kita cari. Sebelum saya bawa anda untuk melihat lokasi asal bagaimana Pekan Temuh diberi nama, saya perlu menceritakan serba sedikit mengenai sejarah Pekan Temuh untuk pemahaman yang lebih jelas. Pekan Temuh secara rasminya telah dibuka oleh pentadbir Inggeris pada akhir kurun ke-19. Saya tidak dapat memastikan tarikh tepat Pekan Temuh dibuka, memandangkan tidak terdapat banyak sumber rujukan bertulis ilmiah yang menceritakan mengenai sejarah Pekan Temuh secara terperinci. Namun saya percaya, sebagaimana pekan-pekan tradisi di negeri Perak, Pekan Temuh ini pada asalnya telah diterokai oleh orang-orang Melayu dari keturunan Mandailing, Rawa, Minangkabau dan juga Jawa. Mereka ini telah datang dari Sumatera Barat atau belayar dari Indonesia dan sampai ke muara Sungai Perak, iaitu di Bagan Datuh, dan mudik ke hulu Sungai Perak sehingga bertemu titik pertemuan antara Sungai Perak dan juga Sungai Kinta. Daripada muara Sungai Kinta, peneroka-peneroka Melayu ini telah mudik ke hulu Sungai Kinta sehingga sekali lagi bertemu dengan titik pertemuan antara Sungai Kinta dan Sungai Cenderiang. Sekali lagi, mereka mudik ke hulu Sungai Cenderiang sehingga bertemu titik pertemuan antara Sungai Cenderiang dan juga Sungai Silo ataupun dahulu dikenali sebagai Sungai Temuh. Lokasi ini adalah lokasi asal di mana Temuh telah mendapat nama rasminya, iaitu apabila pentadbir Inggeris pelat menyebut perkataan temu kepada Temuh. Penerokaan kawasan pedalaman Perak melalui Sungai Cenderiang tidak terhenti di titik pertemuan antara Sungai Silo dan Sungai Cenderiang, kerana wujud satu lagi pekan besar yang bernama Pekan Cenderiang di hulu Sungai Cenderiang. Namun kisah ini akan saya ceritakan pada episod akan datang sekiranya berkesempatan. Penerokaan pekan-pekan lama di kawasan Lembah Kinta atau Kinta Valley menjadi sangat giat pada akhir kurun ke-19 apabila komoditi biji timah menjadi sangat penting dan amat menguntungkan berikutan berlakunya revolusi industri di Eropah, terutamanya di Britain yang ketika itu memerlukan sumber-sumber biji timah bagi tujuan industri pembuatan seperti butang baju, peralatan perang, alat masakan, sudu dan garfu, mainan kanak-kanak dan yang paling penting sekali adalah industri pengetinan makanan yang boleh menyimpan makanan dalam tempoh yang lama. Ini merupakan satu komoditi yang sangat diperlukan oleh penduduk Eropah yang mengalami perubahan 4 musim. Saya percaya
pada pertengahan abad ke-19 dan awal kurun ke-20, imigran Cina dari tanah besar Cina di Guangdong telah datang mencari rezeki di tanah Melayu, terutamanya untuk mengusahakan lombong-lombong biji timah di Lembah Kinta ataupun Kinta Valley ini. Dan mereka telah menggunakan laluan yang sama, iaitu menggunakan arah laluan pengangkutan sungai yang saya telah terangkan sebentar tadi. Justru, dengan permintaan biji timah yang sangat tinggi pada akhir kurun ke-19, maka terbinalah Pekan Temuh yang bergantung 100% kepada industri perlombongan biji timah pada akhir kurun ke-19. Ini merupakan kali pertama saya hadir di kawasan ini. Pada perkiraan saya, kawasan tempat kita berjalan ini adalah bekas lombong biji timah. Di sebelah kanan saya ini adalah Sungai Cenderiang yang akan sampai ke kawasan Pekan Cenderiang di sempadan paling hujung Lembah Kinta ke arah timur. Cenderiang adalah sebuah pekan yang dibuka dan dibangunkan berasaskan kekayaan perlombongan biji timah 100% sebagaimana Pekan Temuh ini. Kesukaran bagi saya apabila mengkaji mengenai sejarah pembukaan Pekan Temuh adalah tidak terdapat sumber rujukan untuk saya membuat perbandingan berkenaan lokasi yang ingin saya cari ini. Hipotesis saya adalah Sungai Silo ataupun Sungai Temuh ini adalah kawasan yang kaya dengan hasil biji timah, di mana terdapat tasik besar, iaitu bekas lombong di tepi Sungai Silo ini. Sudah pasti perlombongan biji timah secara lombong dedah dari pertengahan kurun ke-19 hingga pertengahan kurun ke-20 akan merosakkan struktur tanah di sepanjang Sungai Silo dan menyebabkan kelodak serta lumpur berkumpul mengalir ke hilir sungai. Ini dapat ditunjukkan dengan kehadiran rimbunan semak samun di kawasan pertemuan antara Sungai Silo dan Sungai Cenderiang. Tambahan pula, hasil biji timah mentah akan terkumpul di bawah permukaan tanah. Biji timah sangat mudah dicari dengan kaedah mendulang tanpa perlu menggali terlalu dalam. Kawasan tepi sungai adalah kawasan paling mudah untuk kita mencari biji timah. Sekiranya perkiraan atau bacaan saya betul, Sungai Silo yang kita kunjungi tadi adalah di hadapan kita ni, tersorok oleh semak samun. Dia akan bertemu dengan Sungai Cenderiang, iaitu di hadapan saya ni. Ini adalah Sungai Cenderiang. Sungai Cenderiang ini panjangnya boleh membawa kita sehingga ke Sungai Kinta, seterusnya masuk ke Sungai Perak dan seterusnya ke Teluk Intan. Dan sejarah nama Pekan Temuh ini, sekiranya bacaan saya betul, adalah ilham daripada pertemuan di antara dua buah sungai ini, iaitu Sungai Silo dan juga Sungai Cenderiang. Dan apabila dua sungai tersebut bertemu, ianya dipanggil pertemuan antara dua sungai, temu. Tapi oleh kerana pentadbir Inggeris pada akhir kurun ke-19, mungkin mulutnya banyak memakan keju, maka dia menyebut sebagai temuh. Temu adalah perkataan yang sama. Dan daripada titik kita berdiri ni sehingga membawa ke north east ataupun timur laut kita, timur laut saya berada, Gunung Bujang Melaka adalah Pekan Temuh. Itu adalah sejarah bagaimana nama Pekan Temuh diberi. Sekali lagi saya ceritakan bagaimana pada awal kurun ke-19 masyarakat Melayu yang daripada suku Mandailing, Rawa dan juga Padang menemui kawasan ini. Mereka telah mudik Sungai Perak
daripada kawasan hutan melintang ke Teluk Intan. Kemudian apabila berlaku pertemuan antara dua buah sungai, iaitu Sungai Kinta dan juga Sungai Perak, mereka telah masuk menyusur ke Sungai Kinta, dan daripada Sungai Kinta mereka bertemu sekali lagi titik pertemuan antara dua buah sungai, iaitu Sungai Kinta dan juga Sungai Cenderiang. Mereka masuk mudik ke Sungai Cenderiang dan sampai ke kawasan ini, berjumpa dengan titik pertemuan antara Sungai Temu ataupun Sungai Silo sekarang bersama Sungai Cenderiang dan membina penempatan di Pekan Temuh. Tetapi pengembaraan masyarakat dahulu kala tidak berhenti di kawasan ini. Mereka terus mudik ke hulu Sungai Cenderiang hingga sampai ke satu kawasan iaitu Pekan Cenderiang sekarang. Dan kawasan ini termasuk juga kawasan di Kinta Valley di Perak, sangat kaya dengan hasil biji timah. Dan kalau sekiranya perkiraan saya betul, saya minta maaf kalau saya salah. Kalau anda boleh tengok di gigi air ni, kawasan lumpur yang berwarna hitam, itu adalah tanda-tanda wujudnya biji timah. Dan apabila biji timah was sought after pada kurun ke-19 selepas Perang Napoleon, mereka memperkenalkan kaedah untuk menyimpan makanan di dalam tin, dan sumber timah tersebut sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat di Eropah untuk mengetinkan makanan agar ianya boleh disimpan lama, terutamanya pada musim sejuk. Orang-orang Cina berhijrah daripada Kuantong atau Tanah Besar Cina, datang ke Melaya, masuk ke kawasan hinterland di Melaya, mencari kawasan yang kaya dengan sumber biji timah, dan mereka melombong, termasuk di kawasan Kinta Valley, daripada Sungai Perak ke Kampar, ke Temuh dan juga ke Cenderiang. Cenderiang adalah frontier town. Kalau di dalam Kinta Valley ni, di dalam lembah Kinta, Cenderiang adalah bandar yang paling sempadan di sebelah timur sekali di dalam Kinta Valley, yang mempunyai sumber-sumber yang sangat kaya dengan hasil biji timah. Dan itu adalah sejarah ringkas lah bagaimana masyarakat dahulu kala yang dipelopori oleh orang Melayu daripada Padang, suku Mandailing, suku Rawa, suku Minangkabau datang berhijrah ke kawasan ini. Kerana itu juga trivia, sekiranya anda masuk ke kawasan pedalaman di kawasan Perak, khususnya di sepanjang Sungai Perak, anda akan berjumpa dengan masyarakat Mandailing, Rawa dan juga Padang yang mempunyai restoran masakan Padang yang sangat sedap dan juga lazat lah. Sebagaimana di kawasan Parit, pengalaman saya mengembara di kawasan tersebut. Itu adalah sedikit mengenai sejarah bagaimana masyarakat dahulu kala menemui kawasan ini dan membina penempatan. So untuk saya orientate sedikit lagi di mana tempat kita berada sekarang. Sungai Silo bertemu dengan Sungai Cenderiang adalah di hadapan saya, lebih kurang dalam 300 meter. Ini adalah Sungai Cenderiang. Sungai Cenderiang ini akan mengalir sehingga bertemu dengan Sungai Kinta, masuk ke Sungai Kinta, seterusnya Sungai Kinta mengalir masuk ke Sungai Perak sehingga sampai ke Teluk Intan dan juga hutan melintang. Dan kawasan di sekeliling kita ni sangat kaya dengan hasil biji timah dan telah dilombong secara industri large scale pada pertengahan kurun ke-19. Disebabkan itu ada banyak kolam-kolam di kawasan tempat kita berada ni. Terlalu banyak kolam sangat. Sekarang telah ditukar kepada tasik sebagai taman-taman persiaran lah. Dan daripada titik pertemuan antara Sungai Cenderiang dan juga Sungai Silo yang memberi nama Pekan Temuh ataupun Temu ataupun Temuh dalam bahasa Inggeris adalah Kampung Baru Cina dan juga Pekan Temuh.
Dan di hadapan Pekan Temuh adalah jirat Cina lama yang telah wujud seawal 200 tahun yang lalu, yang menandakan imigrasi orang-orang Cina khususnya daripada suku Cantonese ke kawasan Temuh untuk menemui biji timah. Dan bukit di hadapan kita ni adalah Gunung Relau dan Gunung Bujang Melaka. Dan Federal Route 1 telah dibina merentangi di antara Gunung Bujang Melaka ataupun Gunung Relau dan juga Pekan Temuh, membawa ke Kampar, dan ke sebelah kanan saya adalah Pekan Tapah dan juga Bidur. Dan di kejauhan di hadapan saya adalah Banjaran Titiwangsa.